Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Satu isu hangat yang saya nak kongsikan kepada anda hari ini, di mana kita rakyat Malaysia sudah pasti menolak mana-mana pihak yang cuba menyentuh sensitiviti Raja-Raja Melayu, apatah lagi menghina. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, perkara begini adalah satu perkara yang kita tidak suka dan kita tidak boleh menjadikan ini satu normal. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, saya melihat daripada satu artikel daripada Harapan Daily yang menyebut Cik Gubad didakwa memfitnah, merosakkan nama baik agung. Kita lihat di dalam berita penuhnya, Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu, Badrul Hisham Shaharin, atau lebih dikenali sebagai Cik Gubad, mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan memfitnah dan menghasut untuk merosakkan nama baik Yang di-Pertuan Agong. Badrul Hisham, 45, membuat pernyataan itu sejurus pertuduhan dikemukakan terhadapnya di hadapan Hakim Mahkamah Session Siti Aminah Ghazali. Saya faham, tidak mengaku salah, katanya. Mengikut pertuduhan pertama, beliau didakwa mengeluarkan kenyataan fitnah, di mana beliau mempunyai sebab untuk percaya bahawa ia akan merosakkan nama baik Yang di-Pertuan Agong. Kesalahan didakwa dilakukan di Istana Negara jam 6 petang pada 22 Januari lalu mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan yang membawa kepada hukuman penjara hingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Cik Gubad juga berdepan tuduhan membuat penerbitan menghasut di Taman Bukit Ceras di sini jam 12.15 tengah hari 6 April. Pendakwaan mengikut perenggan 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan C Akta Hasutan 1948 Akta 15 yang boleh dihukum di bawah Seksyen Subseksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang memperuntukkan denda tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya. Susulan pengakuan tidak bersalah itu, Timbalan Pendakwa Raya Syed Faisal Syed Amir mencadangkan jaminan RM20,000 kepada Cik Gubad bagi setiap tuduhan dengan seorang penjamin. Mahkamah kemudian membenarkan jaminan RM20,000 dengan seorang penjamin bagi kedua-dua pertuduhan, namun menolak cadangan perintah larangan dimohon pihak pendakwaan. Sebutan semula kes ditetapkan pada 27 Mei ini. Di dalam artikel yang sama, Harapan Daily juga berkongsi Cik Gubad bergari dibawa ke mahkamah. Cik Gubad atau lebih dikenali sebagai Badrul Hisham dilihat tiba di Mahkamah Session pada jam 9.20 pagi hari ini bertarikh 29 April bagi menghadapi 2 pertuduhan, kes memfitnah dan menghasut. EJK Penerangan Bersatu itu antara lain didakwa mengaitkan nama Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim serta isu kekemat baru-baru ini. Saudara-saudara yang amat dihormati, kalau benar Cik Gubad akan disabit bersalah, ini pasti satu perkara yang memalukan Parti Bersatu dan Perikatan Nasional. Sedangkan sekarang pun ada sudah yang mulai berkata, saya fikir begitu kerana pemimpin daripada Bersatu yang terlibat dengan kes ini. Nah, saudara-saudara, apa komen anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana bersama di dalam channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saudara-saudara, berkaitan dengan 1MDB, berkaitan dengan satu rampasan daripada pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang pasti mengejutkan kepimpinan politik di Malaysia,
mengejutkan Mahathir, mengejutkan Muhyiddin Yassin, Daim Zainuddin, mengejutkan Anwar Ibrahim, mengejutkan kerajaan, dan sudah pasti mengejutkan Najib Razak sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam rampasan yang besar ini pasti menimbulkan tanda tanya kepada seluruh netizen. Nah, saudara-saudara, satu artikel daripada Sinar Harian berkongsi satu rampasan, yaitu rampasan Bugatti berkaitan kes 1MDB. SPRM sudah siasat sejak 2020. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sedang mendapatkan maklumat berhubung rampasan 4 kereta mewah. 4 kereta mewah jenis Bugatti Veyron yang dikaitkan dengan siasatan kes One Malaysia Development Berhad 1MDB di Munich, Jerman. Ketua Pesuruhjayanya Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya menghantar permohonan untuk mendapatkan maklumat itu daripada pihak berkuasa negara berkenaan. Pada 26 Oktober 2022, SPRM pernah menghantar permohonan sama bagi mendapatkan maklumat mengenai pembelian kereta mewah di negara itu yang menggunakan dana Bond 1MDB. Dalam perkembangan terbaru ini, SPRM telah menghantar permohonan untuk maklumat terkini daripada pihak Jerman, katanya dalam kenyataan pada Ahad. Azam juga mengesahkan pihaknya sudah memulakan siasatan berhubung isu berkenaan sejak 2020. Ia bermula apabila SPRM mengemukakan permohonan bantuan perundangan bersama MLA ke Switzerland untuk mendapatkan maklumat mengenai aset beku berkaitan kes 1MDB pada November 2020. Ini diikuti dengan mesyuarat bersama Pejabat Peguam Negara Switzerland (OAG) berkaitan 50 kereta mewah yang terbabit dalam siasatan 1MDB pada tahun 2021. Sementara itu, KPN, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussain berkata, pihaknya sedia bekerja sama dengan SPRM bagi membantu siasatan kes terbabit. Terdahulu, media di Jerman Bild melaporkan pihak berkuasa merampas 4 kereta mewah model Bugatti Veyron di Munich, Jerman yang dikaitkan dengan siasatan kes 1MDB. Menurut laporan itu, kesemua kenderaan edisi khas itu dirampas dari sebuah kemudahan penyimpanan persendirian di Munich. Kenderaan mewah itu dikatakan siri eksklusif yang mana hanya 18 kereta dibina dalam siri berkenaan dan biasanya tidak dijual di lelongan awam. 4 kenderaan itu ialah Rembrandt edisi Veyron, Black Bass, Jean-Pierre Wimille dan Mio Constantini dengan setiap kereta berharga lebih ES 3 juta, kira-kira RM 14,3 juta. Bild melaporkan kereta berkenaan dikesan dan dirampas oleh anggota Jabatan Siasatan Jenayah 7 yang pakar dalam jenayah kolor putih. Nah, saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.